sejahtera. Dalam konteks Malaysia, meskipun isu buli telah lama memenegur negara ini, namun ia tidak mendapat perhatian serius. Bagaimanapun, kejadian yang menimpa dua orang remaja lelaki yang dibuli sehingga maut yang pernah berlaku pada tahun 2017 telah menjadi titik tolak kes buli mula mendapat perhatian rakyat di negara ini. Kedua mangsa iaitu Pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Zulfan Osman Zulkarnain dan T. Nazvin maut setelah dibuli secara keterlaluan. Kedua kes ini mendapat perhatian liputan meluas media pada tahun berkenaan. Rentetan dari dua kejadian berkenaan, jenayah buli di Malaysia dilihat sebagai bara yang merebak dengan senyap dan perlu dirawat dengan segera. Ia bukan saja memberi kesan secara fizikal, malah boleh membawa trauma yang keterlaluan dan memberi kesan pada perkembangan akademik, keyakinan diri dan membawa kepada keinginan untuk membunuh diri. Dan apakah itu buli? Buli dilihat sebagai tingkah laku yang agresif terhadap seseorang individu dan dilakukan secara berulang kali. Ia menyasarkan seorang yang lemah dan tidak dapat mempertahankan diri. Buli menunjukkan ketidakseimbangan kuasa antara mangsa dan pembuli. Ia juga didefinisikan sebagai perbuatan mengasari golongan yang lemah bagi menunjukkan kekuatan dengan memastikan mangsa mengikuti setiap arahan pembuli. Buli juga dianggap sebagai tingkah laku ganas yang memberi kesan negatif terhadap mangsa yang tidak memiliki kuasa. Buli merangkumi pelbagai bentuk kekerasan termasuk menendang, menumbuk dan memukul seseorang dengan tujuan mendapatkan sesuatu. Melalui kes isu membuli yang berlaku pada tahun 2017 yang hangat pada masa kini iaitu berkaitan seorang penuntut sebagai Pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM), Zulfan Osman Zulkarnain telah menghadapi tragedi kes pembulian yang amat teruk sehingga menyebabkan kematian di mana membuka mata orang ramai bahawa isu membuli ini perlu dibanteras dengan sepenuhnya. Melalui siasatan pihak polis, kes isu membuli ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu disebabkan dari perkara kecil sahaja di mana mangsa telah dituduh mencuri komputer riba kemudian didera. Hanya disebabkan perkara kecil ini, remaja telah hilang pertimbangan serta kesabaran dan telah melakukan perkara di luar batasan. Meskipun bukan mangsa yang melakukannya, mangsa tetap dibuli dengan kejam, iaitu mangsa dibelasah dengan menggunakan tali pinggang, getah paip dan penyangkut baju sebelum ditekap dengan setrika wap di seluruh badan mangsa sehingga mengalami komplikasi luka lecor yang membabitkan hampir 80% di permukaan badannya agar mangsa mengaku perbuatan tersebut. Selain itu, faktor kes buli ini juga berlaku disebabkan mudahnya terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang suka membalas dendam kerana tidak puas hati kerana pembuli telah dituduh dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa untuk mendapatkan pengakuan bahawa dia telah mencuri komputer riba. Hal ini kerana setelah dikemas kini, seramai 18 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) didapati bersalah atas pertuduhan membunuh, persubahan membunuh dan mencederakan mangsa tersebut mengikut Seksyen 330 Kanun Kesiasaan bersama dengan Seksyen 34 Kanun Bersama yang membawa hukum maksimum penjara 7 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Oleh hal yang demikian, faktor masalah kes isu membuli ini telah memberi kesan yang negatif kepada diri dan orang lain. Hal ini kerana masalah ini tidak boleh dipandang rendah kerana boleh membawa kematian kepada mangsa yang dibuli. Oleh itu, kesan kes buli ini boleh menyebabkan kerugian kepada pembuli di mana telah diambil tindakan dengan dijatuhkan hukuman yang setimpal berdasarkan tindakan mereka terhadap mangsa yang dibuli, menyebabkan masa depan dan nama baik keluarga mereka akan terjejas. Pada November 2021, ke-6 tertuduh terselamat daripada hukuman gantung, tetapi masing-masing dijatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun oleh Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Azman Abdullah selepas mereka didapati bersalah menyebabkan kematian tanpa niat terhadap mangsa 4 tahun lalu. Mahkamah juga menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun terhadap 5 tertuduh kecuali seorang pelaku serta 12 rakannya selepas didapati bersalah atas pertuduhan mencederakan mangsa. Selain itu, kes buli ini juga akan meninggalkan kesan yang berpanjangan kepada ahli yang dibuli, terutamanya sehingga menyebabkan kematian, di mana ibu mangsa dalam kes ini yang kini masih mengalami trauma, katarak serius dan penyakit darah tinggi akibat kerap menangis dan susah untuk tidur kerana terobsesi dengan memikirkan keadaan yang telah berlaku kepada anaknya tersebut. Sebagai ibu kepada Zulfan Osman, saya terkesan sangat sebabnya dari segi saya selalu menangis mengenangkan arwah. Baiklah, kita akan beralih kepada laporan yang telah didapati oleh wartawan kita di China. Thus, to address the growing problem of the bullying cases, strict rules need to be implemented that can impose appropriate action on bullies, and such rules need to be implemented regardless of the individual. Anyone who bullies, regardless of rank or position, will be subject to stern action. In addition, the relevant parties will also need to be transparent in handling bullying cases. In addition to taking stern
action against the bully. The case should be disclosed to the public to serve as a lesson to others. Not only that, the role of the mass media, whether electronic media, internet media, or print media, must carry out social responsibility in taking the problem of bullying. Films that contain aggressive violence and can educate teens to imitate bullying should be blocked from public viewing. The media should also feature films, photos, stories, and articles that highlight the ill effects of bullying. This is because the issue of bullying nowadays is becoming more extreme among the perpetrators by daring to act towards violence, resulting in the death of the victim of bullying. Cases of bullying among teenagers had never decreased and are even more worrying to many. Although various guideline warnings and advice were gathered through the mass media, the solution to these social symptoms remains unclear. Thus, efforts to address the problem of bullying in schools is not only the responsibility of one party, whether parents, guardians, or teachers, but all parties involved. Therefore, self-awareness is very important and is one of the best solutions among other solutions, and the society should also be sensitive to this problem and do not consider this problem is not our problem. Together, monitor so that unwanted incidents do not recur.